Ini walau tara idil mujrimu nakisu ru'usi, mereka tundukkan kepala. Kita mohon sangat-sangat bila yang menyesal, bila yang rasa ngeri, bila rasa malu itu, semoga Allah tak memasukkan kita, ahli keluarga kita, semua umat Islam, janganlah tergolong di kalangan orang-orang yang mereka-mereka yang nakisu ru'usihim. Nakisu ru'usihim, malu dan juga rasa menyesal apabila diperlihatkan neraka kepada mereka. Lalu orang yang menyesal ni sebut apa? Rabbana absarna wa sami'na. Ya Tuhan kami dah lihat. Absarna itu fi'lul madi. Absarna wa sami'na. Absarna wa sami'na. Absarna wa sami'na wa sami'na. Ini fi'lul madi, past tense. Kami dah lihat, kami dah diberi dengar dah benda-benda ni. Dia dah dengar tuan-tuan, tapi tak boleh nak patah balik. Itu tanda apa? Tanda penyesalan yang amat sangat. Kata-kata mereka ni seolah apa? Kita appeal untuk patah balik lah. Rabbana absarna, wahai Tuhan kami. Macam ayat ini sepatutnya inilah didoakan masa kita hidup lagi. Kami tak nak ni, kami ni. Ini doa-doa ibarat rayuan lah. Rayuan, wahai Tuhan kami dah lihat, kami dah dengar. Dema pun admit dia pun dah dengar. Mereka dah lihat apa kelebihan Allah, kekuasaan Allah, kebesaran Allah. Allah boleh meninggikan, memuliakan. Allah juga boleh menghinakan dalam dunia. Allah dah perlihatkan tentang tanda-tanda kebesaran dia. Lalu mereka apa? Ya Allah, Tuhan kami, absarna wa sami'na farji'na. Dia dah lihat dah ni tuan-tuan. Rupanya, bila di yaumil mahsyar nanti, baru mereka-mereka ni yang ingkar ini sebut apa? Rabbana, wahai Tuhan kami. Baru mereka admit itu, terima sebagai Tuhan. Masa dunia dulu dia tak ngaku tuan-tuan. Mereka tak ngaku apa? Mereka tak percaya Nabi yang diutuskan pada mereka. Yang kedua, mereka tak percaya, tolak tauhid, mengesakan Allah. Dan yang ketiga, innahum kanu la yarjuna hisaba wa kadzabu bi ayatina kizaba. Mereka ni tak mengharap adanya hari perhitungan. Itu surah mana tuan-tuan? Surah An-Naba. Ya. Wa kadzabu bi ayatina kizaba, dan mereka benar-benar mendustakan ayat-ayat Allah. Ayat-ayat Tuhan ni tuan-tuan, dia termasuk yang kita dah sebut sebelum-sebelum ni, ayat yang dapat kita lihat dan ayat yang kita baca. Wa kadzabu bi ayatina. Sebab apa mereka ni? Mereka ini kadzabu bi ayatina. Bi ayatina. Bi ayatina. Ini dalam surah apa? Surah An-Naba. Ayatina ni, ayat-ayat kami ni yang kita sebut dulu, ayatul manzurah. Ayat-ayat ataupun tanda-tanda yang boleh kita lihat. Ini lihat. Ada yang berbentuk ayatul makru'ah. Ini ayat-ayat yang baca. Kalam Allah ni, ayatul makru'ah. Ayat-ayat yang dibaca. Tapi mereka ni ingkar dengan ayat-ayat ini. Wa kazzabu bi ayatina. Wa kazzabu. Mereka ini wa kazzabu bi ayatina kizzaba. Betul-betul dusta. Di dalam mana? Dalam surah An-Naba. Innahum kanu la yarjuna hisaba wa kadzabu bi ayatina kizaba. Dia ingkar dengan benda-benda macam ni. Baru ditunjukkan, baru disebut Rabbana absarna. Baru nak panggil Allah itu sebagai Tuhan kami. Masa dalam dunia mereka tak mengaku Allah itu Tuhan mereka. Ya, apa yang mereka nampak tuan-tuan? Baru aku lihat. Diperlihatkan ni mereka senyesal. Kerana apa? Dia nampakkan di mahsyar ini, ditunjukkan kepada mereka ni ada neraka. Neraka ni ada pintu-pintu dia. Neraka ni begitu luas.
sehingga perlu ditarik dengan menggunakan puluhan ribu rantai, dan setiap rantai itu pula ditarik dengan puluhan ribu malaikat. Luas neraka ni. Dan disebutkan neraka-neraka ni ada pintu-pintu dia. Ada pintu-pintu dia. Dia dalil dia tuan-tuan disebut Rabbana absarna ini. Kalau kita katakan luas api neraka itu, sehingga kan kita tak lalu untuk melihat kengerian bagaimana rupa neraka itu. Disebutkan dalam surah ni tuan-tuan, ada pintu je. Dan disebut pintu itu, ini nas daripada Al-Quran. Cuba kita lihat, cuba ni kita tadabbur tuan-tuan. Surah Hijr. Surah Hijr ayat 43. Surah yang ke-15. Muka surat. Surah Al-Hijr 263. 263. Surah Al-Hijr ayat 15. Ya. Ayat 15. Surah Al-Hijr. Bukan 15. Ayat 43 dengan 44. 43, 264. Maaf. 43 dengan 44. Dapat tuan-tuan? Muka surat 264. Ini baru diperlihatkan ya tuan-tuan ya. Walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim rabbana absarna wasami'na. Okey, jumpa tuan-tuan ni 264. Wa inna jahannama lamau'iduhum ajma'in. Laha sab'atu abwabil likulli babim minhum juz'um maqsum. Ada dapat tuan? Ada ya, 43 dan juga 44. Itu antara apa tuan-tuan? Cerita berkaitan tentang bagaimanalah rupa bentuk neraka itu. Ini baru diperlihatkan. Ada disebutkan, itu baru cerita pintu-pintu neraka. Yang disebut neraka Jahannam. Luasnya neraka Jahannam tuan-tuan. Ui, besar, luas. Dalam satu hadis Nabi SAW, "Lau anna hajaran yukhzafu bihi fi jahannam hawa sab'ina kharifan qabla an yablugha qa'raha." Hadis ni pernah kita sentuh dalam kuliah subuh kita, saya di sini. Hadis 40 penawar hati. Seandainya seketul batu dilemparkan ke dalam neraka, ia akan menjunam ke dalamnya selama 70 tahun sebelum batu itu sampai ke dasar dia. Okey, apa disebut? Dan sesungguhnya neraka Jahannam itu tempat yang dijanjikan bagi sekalian mereka, penghuninya. Dalam dia mempunyai 7 pintu, kan? Dan tiap-tiap sebuah pintu itu ada bahagian tertentu daripada mereka. Maksudnya, ia berkaitan, neraka ni ada juga tingkatan-tingkatan dia. Begitu juga syurga ada tingkat-tingkat dia. Ada tingkat-tingkat dia. Tuan-tuan, ada ulama menyebutkan neraka ini, tingkatan-tingkatan itu dinama sebagai darakat. Okey, neraka dia tingkatan dia disebut darakat. Kalau syurga dinamakan tabaqat, tingkatan-tingkatan, level lah. Apa orang kata level apa kan? Tabaqat. Ini darakat. Neraka tingkatan bagi syurga disebut sebagai tabaqat. Darakat maksudnya ada tingkat-tingkat dia. Jadi maybe ulama sebut tingkatan ini macam syurga lah. Ada pintu dia. Orang ni rajin puasa, dipanggil orang rajin puasa ni masuk dalam pintu ini. Syurga macam tu. Neraka adalah tingkatan-tingkatan dia. Tengok tuan-tuan, darakat ni asal daripada apa? Dalam surah apa kita sebut perkataan daraka ni? Orang munafik di tingkat bagaimana? Fil darkil asfal kan? Fil darkil asfal, dan tingkatan yang paling rendah. Summa raddadnahu asfala safilin illa alladhina amanu. Dia disebut di situ. Dia dalam orang-orang munafik ni dia ada fil darkil asfal, dia paling bawah. Jadi ada tingkatan-tingkatan neraka, dan juga begitu juga ada tingkat-tingkat bagi syurga. Ya, baik.
Ada tokoh-tokoh ulama tafsir ada disebutlah, disenaraikan nama-nama berdasarkan tingkatan-tingkatan ini. Namun tak ada lagi kita katakan itu sumber daripada baginda Nabi SAW, dan mungkin sumber itu paling tinggi pun sampai kepada tabi'in. Ada nama-nama yang disebutkan. Begitu juga antara ulama hadis. Al-Imam Al-Baihaqi dalam kitabnya Syu'abul Iman, dia ada sebut, ada pintu-pintu neraka tu, level-level dia ada nama-nama. Seperti mana Imam Baihaqi sebut, ada nama yang mungkin kita pernah dengar. Namanya Narul Hutamah. Tu ada dalam Quran kan? Narul Hutamah, ada neraka Sa'ir. Ada nama-nama ni. Neraka Jahim, neraka Saqar. Ada neraka namanya Hawiyah. Apa dia Hawiyah? Neraka. Itu dalam Quran ada sebut. Jadi setiap nama-nama itu mungkin dia mewakili daripada tingkat-tingkat dia. Ada juga nama-nama yang lain. Itu yang disebutkan. Dan Imam Qurtubi juga disebut mengatakan dalam banyak-banyak nama itu, nama-nama yang secara keseluruhan mewakili nama-nama neraka yang Hawiyah, neraka Saqar, neraka Hutamah, digelar sebagai neraka Jahannam. Tu yang kita kata nama besar dia. Tingkatan-tingkatan itu mungkin ada nama-nama yang mewakili dengan sebab kesalahan, kemaksiatan yang disebutkan tadi. Jadi tingkat-tingkatan ini juga tuan-tuan juga disebut tingkat-tingkat darokat ahli-ahli neraka tadi ini disebut begitu sama dengan apa yang pernah disebut oleh ucapan Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu, bahawa tingkatan-tingkatan yang disebut sebagai darakat ini bergantung kepada sifat-sifat ataupun dosa-dosa yang dibuat oleh makhluk penghuni neraka itu di dalam dunia, ya, di dalam dunia. Begitulah juga jikalau syurga, kata Sayyidina Ali, ada tabaqat dia, ada tingkat dia. Orang yang macam ni rajin solat, masuk dalam pintu ni kan. Yang ini masuk dalam tingkatan ini. Kalau yang rajin buat dosa dengan mata dia banyak, macam ni lah. Dan disebut tuan-tuan, kenapa 7? Kenapa 7? Walaupun ini tak perlulah kita nak detailkan. Ada disebut, kenapa syurga tu mungkin lebih daripada tu. Sebab apa? Sebab peluang untuk dapatkan masuk syurga itu sebanyak bentuk kebaikan yang kita buat. Allah bagi peluang tu sebanyak mana kebaikan, bentuk-bentuk kebaikan tu lebih. Begitulah banyaknya pintu syurga yang ada, peluang untuk kita masuk. Tapi kenapa disebut dalam ayat Quran tadi apa? Laha sab'atu abwabin likulli babin. Setiap pintu itu pula ada pula bahagian-bahagian dia. Setakat ini kita dapat 7. 7 tu pula ada bahagian-bahagian dia. Itu yang seperti nas yang kita sebut tadi. Dan ada yang mensyarahkan, bila ditanya mengapa jumlah pintu itu, adakah hanya 7 pintu sahaja neraka. Ini kita sentuh ayat 12 tadi sebab apa? Baru diperlihat, dia kata Rabbana absarna wasami'na. Dia dah dengar ni, dia dah diperlihatkan, lalu diperlihatkan neraka tu lagu mana, macam tu. Udah dia malu, udah dia menyesal. Namun demikian, kenapa dia 7? Tidak adalah kita kata sebab-sebab itu disebut secara detail sama ada ayat Quran ataupun hadis baginda Nabi SAW. Tapi pernah disebut oleh Al-Imam Al-Alusi. Imam Al-Alusi wafat tahun 1207 Hijri. Ulama kurun ke-13 lah. Disebut dalam kitab tafsirnya Ruhul Ma'ani. Ini pendapat daripada Al-Imam Al-Alusi. Dia kata apa? Mungkin hikmah bila disebut pembatasan pintu-pintu, bilangan pintu neraka itu terhad kepada 7 kerana kebiasaannya punca daripada dosa dan maksiat itu datang melalui panca indera utama ada pada manusia. Panca indera utama. Apa tuan-tuan? Kalau kita ngaji ilmu tasawuf tu kan ada kan? Punca-punca kebinasaan kan, yang disebut sebagai anggota zahir. Mata, telinga, hidung termasuklah. Lidah yang disebut lisan, kulit, ada syahwat, perasaan, emosi. Itu semua termasuk.
Itu mungkin kerana batasan-batasan itu dia merangkumi kepada 7 pintu tersebut. Ini kita boleh simpulkan dengan sebab maksud daripada 7 pembatas tadi. Dia terhad kepada 7 pintu tadi. Ini antara yang boleh menjadi sebab musabab penyebab manusia itu masuk ke dalam api neraka. Pada 7 anggota dia tadi. Jadi, pintu-pintu neraka itu juga meliputi kepada 7 sebab daripada anggota zahir manusia, termasuk dalaman manusia, iaitu syahwat, keinginan dan juga emosi pada qalbu diri manusia. Ada rasa riak, ada rasa dengki. Dan itu juga nanti rentetan daripada itu yang membolehkan iblis itu dicampakkan Allah kepada neraka kerana dia ada sifat-sifat berkaitan tentang emosi dan perasaan dia. Yang disebut pada ilmu tasawuf kita penyakit pada qalbu ni. Qalbu dia. Qalbu ni orang kata apa? Hatilah. Emosi, perasaan dia. Jadi tuan-tuan, mungkin jika seorang itu bermaksiat selalu dengan matanya di dunia, dia mungkin akan dilemparkan ke dalam neraka melalui salah satu daripada pintu-pintu yang dikhaskan untuk dia. Jika seorang itu suka bermaksiat, melakukan dosa dengan lisan dia, dengan lidah dia, jadi ada pintu khas bagi dia nanti. Begitu juga kepada sebab-sebab dosanya yang lain dengan bersandarkan daripada anggota-anggota yang dia buat. Sebaliknya, jika orang itu menjaga ketujuh anggota tadi, yang saya boleh sebutkan tadi, mata, telinga, hidung, lidah, kulit pun ada tuan-tuan ya, ada ayat Quran. Kalau sempat ni kita sentuh kan. Kenapa jadi saksi lalu kita marah kulit kita? Kenapa pula kamu ni pandai-pandai jadi saksi? Kata kulit ni pun tuan-tuan boleh jadi saksi. Barangkali kenapa kamu sentuh benda ni? Kenapa kamu gunakan kulit ni ke arah benda yang maksiat? Kamu raba apa-apa semua. Syahwat dan juga emosi. Cukup 7 tuan-tuan. Mata, telinga, hidung, kulit, lidah, kulit, syahwat, emosi ataupun lain kemaluan, kaki, tangan, apa yang kita buat. Jadi tuan-tuan jagalah anggota-anggota ini daripada dosa dan maksiat. Kemungkinan tertutup sekali pintu-pintu neraka ini bagi diri kita. Jadi tuan-tuan, bila kita jaga unsur-unsur ini, pintu-pintu yang boleh mendorong kita ke dalam api neraka ini, akhirnya ia akan diganti pula dengan syurga Allah di hari akhirat nanti. Sebab apa tuan-tuan, ada satu hadis Nabi SAW, riwayat Ibn Hibban, pernah disebutkan, idmanu sittan min anfusikum. Dia sebut apa? Jaga, jamin bagi diri kamu ni 6 perkara, maka aku akan jamin bagi kamu ni syurga. Jadi disebut ni apa tuan-tuan? Antaranya dia kata apa? Jujur jika kamu berbicara, tepati janji bila kamu ini berkata, sampaikan jika kamu diberi amanah kamu, tunaikan dengan sebaik-baiknya, jaga kemaluan kamu, tundukkan pandangan kamu, jaga pelihara tangan-tangan kamu. Ini sebut tuan-tuan, semuanya berkaitan tentang pintu-pintu yang boleh membawa kita kepada neraka. Jadi tuan-tuan, mungkin itu disebut. Tak adalah kita kata secara direct ini sebut, apa benda 7 ni, apa benda, tak ada. Tapi kita ambil hanya satu pendapat daripada Al-Imam Al-Alusi tadi, barangkali ia bersangkut paut dengan anggota zahir dan juga anggota dalaman pada diri kita. Bila kita ngaji tasawuf tu tuan-tuan, kita mengaji anggota zahir, anggota dalaman, ada yang disebut sebagai qalbu itu tadi. Baik tuan-tuan, itu yang disebut Rabbana abasarna wa sami'na farji'na. Bila disebutkan dia dah lihat, dia dah didengar, apa pula yang mereka dengar? Tadi mereka lihat, oh macam ini neraka, penuh macam ini. Kemudian wasami'na, dia dengar tuan-tuan. Bukan takat dia dah gerun tu, bukan takat dia dah gerun tu hanya semata-mata di gerun yang dilihat. Dia lihat macam ini neraka ni, dalam ini, baling batu ni nanti dengar 70 tahun baru sampai ke dasarnya. Sebab apa ni? Sebab 7 benda yang kita kena jaga, anggota zahir dan juga anggota batin. Kemudian dia sebut apa? Abasana wasami'na. Kami dengar ni tuan-tuan, dia dah dengar. Masa dalam dunia dulu kamu dengar tak? Ke kamu, tak payahlah. Ya orang ni ngajar, aku tak berkenan betul lah. Kemudian ini tuan-tuan, bila dinampakkan, didengar. Mereka dah dengar panasnya api neraka.
Dia dah tengok macam tu, kemudian diberi, dengar lagi, gelegak air itu, kita dalam dunia, kita dengar, kita dengar tuan-tuan. Ini didengarkan kepada mereka api yang menggelegak kerana panasnya api neraka. Kalau dalam ayat 9 sebenarnya dah disebut dah. Allah sebut kepada mereka ni, dalam dunia tu bukankah kamu dah diperdengarkan? Dalam ayat 9 kan kita dah didengarkan kepada mereka. Apa ayat 9 tuan-tuan disebut dalam surah ini? Ayat 9 dah disebut, وَجَعَلَ لَكُمُسْ سَمْعَ وَالْأَبْصَرُ وَالْأَفْئِدَةِ. Tengok tuan-tuan. Dah kami jadikan kepada kamu itu pendengaran, sam'a, wal-absar, wal-af'idah. Tuan-tuan, yang saya sebut dah huraikan dalam kelas terdahulu, didahulukan sam'a ini kerana pendengaran ini antara anggota yang penting pada anggota tubuh panca indera manusia. Sebab itu saya sebutkan bagi contoh, ketika dalam perut ibu pun yang kita perdengarkan dulu pun benda-benda yang baik ya tuan-tuan. Lahir pun kita azan dulu. Kita ngaji dulu, kita bacakan ayat Al-Quran supaya dia dengar benda-benda yang baik je. Dia boleh dapat benda-benda itu melalui pendengaran. Adakah mereka ini diperdengarkan dengan benda-benda baik? Ataupun bila dalam dunia diperdengarkan tapi mereka ni tetap ingkar, dan bila diperlihatkan tentang neraka ini, Allah Subhanahu Wa Taala telah perdengarkan kepada mereka, macam itu api yang menggelegak. Macam itu bunyinya batu apabila sampai kepada dasarnya. Tapi malangnya mereka ni tak gunakan pendengaran mereka itu ketika dalam dunia. Lalu akhirnya mereka menyesal ketika di yaumil mahsyar nanti. Apa yang kita nak tadabbur tuan-tuan? وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ. Ada emosi. Di sana disebut sebagai afektif kepada manusia. Bagaimana perasaan kamu bila kamu dengar, bila mana perasaan kamu bila kamu baca. Kita gunakan penglihatan dan pendengaran itu untuk kebaikan semasa lagi dalam dunia. Akhirnya mereka sebut apa? Farji'na. Maka ya Allah kembalikan kami. Tapi dalam Quran ni tuan-tuan, satu benda yang kita kena lihat. Allah sebut dalam Al-Quran cerita-cerita orang yang mujrim ini, orang yang berdosa ini, minta. Tak ada pun kita jumpa. Ya Allah, ampunkan kami, ampunkan kami, ampunkan kami. Kerana apa tuan-tuan? Bila di yaumil mahsyar nanti, dah tak guna dah minta ampun. Tu tuan-tuan kena ingat. Di yaumil mahsyar nanti dah tak ada guna dah minta ampun. Tapi yang mereka rayu apa tuan-tuan? Farji'na. Untuk dikembalikan. Kembali dalam mana tuan-tuan? Dalam dunia. Makna kata hidup dalam dunia inilah bermanfaat untuk bantu kita di yaumil mahsyar nanti. Nak bermanfaat, cari bekal di mana tuan-tuan? Farji'na. Di mana? Na'mal salihan. Dia nak minta kembali ni, kembali mana tuan-tuan? Kembali masuk kubur ke? Tak. Dikembalikan dalam dunia. Jadi dia minta dalam Al-Quran ni, banyak ayat Al-Quran menceritakan supaya mereka ini peluang untuk kembali. Kembali mana? Kembali dalam dunia. Kononnya nak cari hidup mereka tu baik kembalilah. Kepada kita ni tuan-tuan, Allah nyesalnya aku. Kan dulu ada orang cakap, banyakkan sedekah. Dalam surah Munafikun apa dia kata apa tuan-tuan? Kembalikan. Fa'asaddaqa wa akum minas salihin. Aku nak kembali bagi hidup dunia, aku nak banyak sedekah dah. Dah aku nak jadi orang baik lah. Itu dah habis tuan-tuan. Peluang tu dah habis dah Allah beri ketika dalam dunia. Ibarat kata apa tuan-tuan? Nak jadilah orang paling soleh. Nak jadilah orang yang paling beriman antara yang lain untuk tebus kesalahan dia. Bila balik dalam dunia mereka nak buat apa? Na'mal salihan. Baru nak buat amal soleh. Baru tak nak tinggal syirik. Baru nak beriman, bertauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Inna muqinun. Baru nak rasa yakin. Baru yakin tuan-tuan. Yakin lepas apa? Lepas di yaumil mahsyar diperlihatkan. Diperdengarkan api yang menggelegak, panas. Kita tengok api 100 darjah Celsius itu menggelegak tu pun dah panas. Bagaimana kalau kita dibakar di dalamnya? Ini penyiksaan fizikal dan mental. Fizikal masuk dalam neraka nanti memang tak lalu tuan-tuan. Masuk sesaat bawa keluar pun tak sanggup. Ini baru diperlihat pun kita dah terganggu mental kita. Macam mana ni kalau dibakar betul? Sebab itu mereka baru menyatakan inna muqinun.
baru aku yakin. Tapi malangnya mereka yakin tu dah lewat, dah terlambat. Apabila mereka hanya yakin tatkala setelah mereka melihat dan mendengar sendiri apa yang mereka akan perolehi nanti bila masuk dalam neraka. Dalam dunia dulu mereka tak yakin, tuan-tuan. Orang yang yakin, orang yang beriman ni beza dia. Kita ni tak nampak real dalam dunia ini, tetapi orang beriman ini sifat dia yakin. Dia beriman. Sebab itu walaupun benda-benda tu kita tak boleh itu, tak boleh ini sebab kita patuh perintah Allah, tapi kita yakin ada ganjaran dia. Ganjaran dia syurga tempat kita nanti. Sebab apa? Sebab kita yakin dalam bentuk ganjaran yang Allah akan janji Allah beri kepada kita bila lepas mati nanti. Itu beza kita orang beriman dengan orang kafir. Dalam dunia ni kita baca ayat Quran, ayatul maqru'ah, ayatul manzurah, kita lihat diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kerana kita yakin dan beriman dengan apa yang kita percaya yang disebut dalam Al-Quran. Itu beruntung orang yang beriman dengan apa yang dia baca, yang kita belajar ni, tadabbur, kita belajar tafsir. Dan kita percaya dalam dunia ini hanya medan untuk ujian kita sahaja. Jadi J yang seterusnya untuk ayat ke-12, rumusan daripada apa yang kita sebut ini adalah J yang seterusnya ayat 12, janji Tuhan. Ini ayat 12 tak ya? Ayat 12. Ayat 12 J adalah janji Tuhan jadi kenyataan. Jadi kenyataan. Janji tu benar. Tengok orang mati tu imam sebut apa kan? Wahai sekian. Kamu kena yakin dan percaya syurga itu benar. Kan? Neraka itu benar. Seksa nikmat kubur itu benar. Malaikat mungkar nangkir itu benar. Itulah tuan-tuan yang katakan jadi kenyataan. Dalam bahasa Arab dia apa? Inna wa'dallahi haqq. Sesungguhnya janji Allah itu benar, hak. Dia kata syurga, jannah wan nari haq. Itu semua tu benar. Sebab apa? Sebab ada orang tak percaya. Sudut tak percaya tu satu, tuan-tuan. Sudut kalau percaya, respon pada percaya tu apa? Respon pada percaya tu maksudnya apa? Kita jauhlah daripada perkara yang boleh menjauhkan kita daripada percaya yang benar itu. Maksudnya apa? Kalau kita tahu benda itu salah, benda itu tak boleh, kita tak buat dan kita tak hampir pada diri dia. Supaya apa? Supaya jangan sampai nanti kita baru dah dinampakkan, aku masuk sini ke? Itu sudut tadabbur kita. Takkan aku nak masuk sini nanti? Takkan aku nak jadi golongan ini? Dah diperlihatkan, baru kita percaya. Inna mukinun. Kita tak nak. Na'udzubillah min zalik. Jadi kita nak jadi dari sudut tadabbur ni, tuan-tuan, orang yang percaya dan yakin. Dan kita tahu itulah medan ujian dia. Sebab itu kita akan relate pada ayat yang nanti, minggu hadapan, 13 dan juga 15 nanti. Dia ada relate dengan ayat yang kita sebutkan pada ayat yang 12 ini. Daripada ayat yang kita baca, tuan-tuan, itu yang dikatakan sebagai kesimpulan daripada ayat 10, 11 dan 12. Sebab apa saya katakan kesimpulan? Orang-orang ini nanti, dia ni bila dah dipenuhi dengan keinginan apa semua, tuan-tuan, barangkali baru dia nak menyesal lepas dia mati nanti. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Dah mati baru dia nak nyesal. Dah singgah kubur, dia tahu kubur tu hanya zurtul maqabir. Allah sebab apa? Sehingga kamu ziarah kubur. Apa makna ziarah, tuan-tuan? Kubur itu bukan selama-lamanya kita berada. Ziarah ini lama ke sementara? Sekejap, sebab itu diguna ziarah. Hatta zurtumul maqabir. Hingga kamu ziarah kepada perkuburan. Sebab itu hanya singgah sementara. Kita habis dunia, alam barzah, kita akan berada alam yang berkekalan. Iaitu yaumil akhirat nanti. Sama ada kamu masuk dalam syurga ataupun dalam neraka. Sebab itu orang yang menyesal adalah orang yang tak ambil hirau kehidupan dia dalam dunia. Sebab itu kita tak nak jadi, tuan-tuan, untuk sesi tadabbur kita bila kita rehat walau tara. Dia boleh datang dengan beberapa makna. Sama ada first
Nabi akan jadi saksi kepada umatnya. Walau tara, merujuk kepada Nabi yang melihat umatnya yang mujrim. Umatnya yang mujrim, umatnya yang melakukan dosa dan juga kesalahan. Yang kedua, walau tara, kalau kamu tala kepada diri kita. Walau tara, dalam keadaan yang ngeri, kamu lihat depan kamu. Kepada siapa kita tuan-tuan untuk kita mengambil iktibar supaya kita nanti jangan di kalangan golongan mereka yang rasa ngeri, rasa malu apabila diperlihatkan neraka kepada diri kita. Jadi respon pada kita banyak-banyakkan kita bertaubat dan istighfar tuan-tuan. Kerana apa? Kerana kita ni jangan optimis. Yakin dah, aku dah confirm ni masuk syurga. Yakin dah buat baik. Tak. Bila kita baca tadabbur ayat ini, walau tara, bila kamu melihat, bukan takat Nabi yang bimbang keadaan umatnya, kita ni sendiri bila diperlihatkan dalam keadaan api neraka nanti, mampu tak kita tak rasa malu? Mampu tak kita nanti kita rasa tak ada apa-apa? Kita ini digolongkan di kalangan orang yang masuk syurga ataupun dalam kalangan orang-orang yang dicampakkan Allah dalam api neraka. Supaya apa tuan-tuan? Bila kita tahu tentang sifat neraka, sifat syurga nanti, untuk masuk dalam syurga kita berlumba-lumba untuk dapatkannya. Untuk neraka kita berusaha untuk jauhkan diri daripada ada sifat-sifat untuk diambil kita ini sebagai makhluk ataupun penghuni untuk dimasukkan ke dalam api nerakanya. Jadi tuan-tuan, saya berhenti di sini. Seperti mana saya sebutkan tadi, saya berhentikan di sini. Kita berhenti awal 10 minit pada pagi ini. InsyaAllah kalau diizinkan kita akan masuk lagi. InsyaAllah kita akan cover tuan-tuan 3 ayat ini. Dia ada sangkut paut tuan-tuan, 13, 14 dan juga 15. Untuk J kita dah habis di sini. Jadi untuk cover 10, 11, 12 kita ada 3J. Saya ulang tuan-tuan, 3J. Iaitu janji Tuhan didustakan. J yang pertama. Ayat 11, jejak malakul maut. J yang kedua. J yang ketiga, pagi ini kita habiskan, janji Tuhan jadi kenyataan. Ia adalah rumusan daripada alam dunia, alam barzah, malakul maut tadi, dan yang terakhir, alam akhirat bila kita bangkit oleh Allah di yaumil mahsyar. Jadi dia cover tuan-tuan. Ibaratnya ayat 12 ini dia merangkumi daripada peralihan daripada alam dunia, kemudian alam barzah tadi, malakul maut, J jadi malakul maut, dan yang ketiga janji Tuhan jadi kenyataan. Itu saja tuan-tuan untuk perkongsian pada pagi ini. Kalau diizinkan ada slot untuk minggu depan, jadi kita akan sambung baki ayat 13, 14, 15 pada minggu hadapan. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Radina billahi rabba wa bil islami dina bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa amalan salihan maqbula. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tasbih kafarah suratil asri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta